Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Makasih Ustaz Rashidi selaku pengurusi forum, yang saya hormati Datuk Marzuki, Tuan Pengarah kita, Tuan KPP, pegawai, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Nazir, tuan-tuan dan perempuan, dan tidak ketinggalan kepada sahabat ahli panel kita pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah paling kurang pun 17 kali sehari semalam, paling kurang. Surah yang semua orang ingat. Orang yang tak semayang pun ingat surah Fatihah ni. Padahal dia bukan semayang pun, tapi dia ingat. Kalau tak ingat surah Fatihah ni, kira teruk budak kecil pun ingat. Budak 4 tahun 5 tahun pun ingat suratul Fatihah. Ayat dia cukup mudah. Kita sebut sebagai ayat Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala pujian ini tertentu kepada Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang berkuasa pada hari pembalasan. Kepadanya, kepada Engkaulah kami menyembah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka, dan bukannya jalan yang Engkau murkai ke atas mereka, dan juga bukan jalan-jalan orang yang sesat. Suratul Fatihah ada 7 ayat di situ. Allah kata segala pujian ini tertentu kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau yang lain-lain mendakwa dia adalah Tuhan, itu pembohong. Kalau yang lain-lain itu dikatakan sebagai Tuhan, itu adalah pembohong. Tuhan hanyalah Allah, Tuhan sekalian alam ini, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sangat pemurah Allah Ta'ala, bukan setakat pada manusia. Allah Ta'ala ni pemurah, mengasihani kepada sekalian makhluk. Allah atur sekalian makhluk dengan cara yang begitu hebat. Allah atur tu. Ular yang buta, ular yang tua duduk di atas pokok, nak turun bawah tak larat. Nak turun daripada pokok ke bawah tak larat. Mata buta, dia pun tua tak larat cari makan. Kadang-kadang Allah utuskan seekor burung hantar makanan kepada ular yang buta.
Tuan-tuan pergi ke zoo, tuan-tuan tengok buaya. Buaya ni ada yang menganga mulut dia. Menganga mulut buaya. Datang seekor burung, datang 2 ekor burung, duduk dalam mulut buaya, mematuk-matuk di dalam gigi-gigi dan celah-celah gigi buaya. Dan buaya tadi tidak ngap burung tadi, padahal burung tu dah masuk di dalam mulut buaya. Kerana tugas burung tadi ialah untuk mencuci gigi-gigi buaya. Sebab buaya tak boleh nak mencuci gigi dia sebab tangan dia pendek. Dia nak guna macam mana tangan duk lagu kan yang sampai. Allah ni Maha Penyayang, sampai tahap macam itu Allah atur. Allah atur semua benda dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat. Rahmat tu makna kasih sayang. Allah Ta'ala inilah yang berkuasa pada hari pembalasan. Hari yang orang lain tak boleh nak buka mulut, hari orang lain yang tak boleh bercakap. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tidak ada siapa pun yang boleh bercakap pada hari kiamat melainkan yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pemurah untuk bercakap. Hari itu hari Allah Ta'ala, hari yang sangat Allah, hari yang sangat kita takuti. Kalau kita ni penuh dengan dosa, patut hari itu hari yang paling kita takut. Kerana hari itu kata Allah, tidak ada siapa yang boleh menjadi pembantu kamu, tidak ada siapa yang boleh jadi wali pada kamu, tidak ada siapa yang boleh tolong kamu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pada Engkau lah kami semua sembah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau sahajalah ya Allah na'budu, kami sembah. Wa iyyaka, pada Engkau sahajalah ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang, Al-Fatihah pun kita baca seorang-seorang, tetapi tetap kita sebut iyyaka na'budu, kami sembah. Apatah lagi kita sembahyang tadi ramai-ramai, lagilah guna perkataan kami sembah. Seorang pun guna perkataan kami sembah, ramai-ramai pun guna perkataan kami sembah, menunjukkan bahawa umat Islam ni macam mana pun kena bersatu. Na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya pada Engkau ya Allah kami minta tolong. Dia tak sebut hanya pada Engkau ya Allah aku sembah, hanya pada Engkau ya Allah aku minta tolong. Allah tak guna perkataan itu. Allah guna perkataan kami. Kami, bila sebut Allah aja kami. Iyyaka na'budu, kami. Hanya pada Engkau ya Allah kami sembah. Bila sebut aja minta pada Allah kami, bila sebut aja Allah kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka sebelum daripada kami. Siapa? Minan nabiyyin, daripada jalan para nabi. Wasiddiqin, daripada jalan orang-orang yang benar. Wasyuhada, daripada jalan orang-orang yang syahid. Wassalihin, daripada jalan orang-orang yang saleh. Kami nak jalan ini ya Allah. 4 jalan ini tunjuklah kami ya Allah jalan ini ya Allah. Jalan para nabi, jalan orang siddiq, jalan orang syuhada, jalan orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, kami tak nak ikut jalan orang-orang yang Engkau murkai. Kami tak nak ikut, simpangkan kami daripada kami ikut jalan orang yang Engkau murka. Siapa? Yahudi. Dan kami jangan ikut, kami tak nak ikut waladhdallin, jalan orang-orang sesat. Nasrani, kami tak nak ikut. Minta simpang ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para siddiq, jalan para syuhada, jalan para saleh. Janganlah Kau tunjukkan pada kami ya Allah jalan orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi itu kata Uzair itu anak Allah. Orang Nasara kata Isa itu anak Allah. Yang minta menggunakan kalimah Allah dalam kitab Bible ni siapa?
Siapa golongan yang minta menggunakan kalimah Allah menggantikan perkataan God dengan Lord, nak ditranslatekan kepada perkataan bahasa Allah, siapa yang minta? Waladdallin. 17 kali sehari semalam kita minta, kami tak nak ikut jalan orang Kristian, kami tak nak ikut jalan orang Nasrani. Yang minta ni ialah orang Kristian. Yang kita duk setuju pasal apa? Dalam sembahyang kita minta, kami tak nak ikut ya Allah. Tapi bila ada orang Kristian, bila ada orang Nasara, bila ada orang yang seagama dengan mereka minta supaya ditukar kalimah God kepada Allah, ada orang Islam yang setuju. Apa makna hang sembahyang maghrib tadi? Tak faham ke dalam surah Fatihah kami tak nak ikut jalan orang Kristian? Yang setuju pasal apa? Dalam surah Fatihah kata, bila sebut perkataan Allah, kamu gunakan perkataan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau ya Allah kami semua minta tolong. Maknanya bila sebut Allah tidak ada perpecahan. Kita adalah satu. Kami. Tapi hari ini bila sebut kalimah Allah, pengurusi sebut 3 pecah. Setuju? Tak setuju? Buat dia. Di mana pemahaman tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa bila sebut kalimah Allah semua Islam mesti bersatu? Kenapa tidak bersatu? Ni Tuhan kita. Tiba-tiba manusia pecah kepada 3. Ada yang bantah, ada yang sokong, ada yang buat ya. Ada yang buat tak kisah. Dia kata janji Manchester City menang, janji Manchester United menang, jalan. Dia peduli apa? Sepatutnya dalam hal ini umat Islam bersatu. Sebab kita duk sebut tiap-tiap hari dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam nak menyembah pada Allah pun kita berpecah. Hang sembah Allah, yang bersetuju pun sembah Allah, yang tak bersetuju pun sembah Allah, yang tak peduli pun sembah Allah. Dalam menyembah Allah pecah 3. Allah yang disembah tu esa, satu, tunggal. Tetapi orang Islam yang menyembahnya 3. Kenapa tidak faham dengan ayat iyyaka na'budu? Hanya pada engkau ya Allah kami semua sembahmu ya Allah. Dalam nak menyembah pecah 3. Macam mana orang kafir tak seronok mempermain-mainkan umat Islam, mempermainkan nama Tuhan dia pun umat Islam bersetuju. Yes, kata orang kafir. Kalau nama Allah pun dipermainkan, bayangkan nanti dengan nama Nabi Muhammad. Pikirkan cukup tuan-tuan. Saya ni mengaji tak tinggi, biasa-biasa sahaja. Rumah pun tak ada pun bapa punya. Macam mana mau cari uang kasih belian sama kamu? Saya mengaji tak tinggi, saya belajar tak tinggi. Saya bagi contoh pun yang tak tinggi. Saya bagi contoh pun biasa-biasa saja. Untuk tuan-tuan fikir, saya bagi contoh biasa saja, suratul Fatihah, untuk kita faham. Tetapi ingat, surah Fatihah ialah ummul Quran, ibu kepada Quran. Surah Al-Fatihah itu ialah ibu kepada Quran. Kalau ibu pada Quran pun orang tak faham, kalau ibu kepada Quran pun orang tak mau ikut lagi, saya tak pastilah tuan-tuan dengan ayat-ayat yang lain yang kita nak ikut ataupun tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rashidi. Jadi soalan Ustaz Rashidi, bagaimana saya melihat tahap kecelaruan umat Islam di dalam hal ini, kejadian ini. Sebelum saya mulakan forum tadi, saya punya handphone saya ni berkelip-kelip, menyala lampu, maknanya mesej masuk. Saya pun buka, sebab tu tadi saya break dekat-dekat setengah minit, dan saya bagi Ustaz Rashidi baca mesej tu. Itulah tahap kecelaruan umat Islam.
Kita datang ni nak membuat pencerahan tentang isu yang sangat besar, isu kalimah Allah. Tetapi umat Islam sendiri yang marah. Saya malas nak baca di sini, tak sesuai. Kita nak mempertahankan Tuhan kita supaya jangan difitnah. Seperti berkata Allah ada anak, itu fitnah. Seperti dikata Allah ni ada isteri, Allah sudah tua, Allah perlukan anak untuk mentadbir alam. Allah itu dua di dalam satu. Ini fitnah. Tujuan forum ini nak bagi tahu ialah itu fitnah. Jangan ikut depa, jangan percaya kepada mereka. Ada orang hantar mesej marah kat saya. Bayangkan tuan-tuan, itulah tahap kecelaruan dia. Kalau forum ini pun dimarahi, kalau forum ini pun tak disetujui oleh orang Islam itu sendiri, halal untuk kita mendapat bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi berkata, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu tak jaga peraturan Allah, kamu tak jaga hukum hakam Allah, kamu tak tengok yang betul, kamu tak letakkan Allah pada tempat yang kedudukan yang selayaknya, maka Allah tidak akan jaga kamu. Itu kecelaruan nombor satu. Seperti mana kata ahli panel kedua tadi, ayat yang disebut di dalam ayat-ayat yang dijadikan dalil untuk orang-orang menyetujui orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Kecelaruan pertama saya telah jawab. Buat forum mempertahankan kalimah Allah pun dianggap sebagai salah. Itu kecelaruan nombor satu. Kecelaruan nombor satu ialah mempertahankan kalimah Allah ini dianggap sebagai musuh. Saya pernah dicop sebagai anjing hanya semata-mata mempertahankan kalimah Allah. Itu kecelaruan nombor satu. Kecelaruan nombor tiga di dalam memahami ayat-ayat tadi. Maka orang-orang yang berhujah menggunakan bahawa Al-Quran itu sendiri membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Di hujungnya bal aktsaruhum la ya'lamun. Ayat yang lain pun disebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Di akhir ayat itu Allah sebut, kenapa kamu berpaling daripada Allah? Kenapa kamu berpaling daripada Allah? Kenapa kamu tak beriman pada Allah? Orang cuma ambil sekerat. Macam ayat tadi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya orang kafir menjawab Allah. Jawablah Muhammad, alhamdulillah. Tetapi mereka itu kebanyakannya tidak mengetahui. Ayat yang lain disebut bal antum tufakun. Kalau kamu dah kata Allah itu buat langit dan buat bumi, kenapa kamu tak sembah Allah? Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, kalau tanya pada orang bukan Islam, siapa yang buat langit dan bumi, orang bukan Islam akan menjawab Allah. Maka penggunaan itu tidak salah, seperti mana kata Cik Syakirit tadi, sebab penggunaannya betul. Kita tanya pada dia, oi Acai, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tak apa, silakan betul. Yang itu tak jadi masalah. Dia nak jawab, silakan. Yang menjadi polemik kita hari ini ialah, kecelaruan kita hari ini ialah, mereka minta supaya di dalam Holy Bible bahasa Inggeris nak diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, perkataan God dan perkataan Lord itu ditukar menjadi Allah.
Maknanya dah lari daripada apa yang disebut oleh Allah. Di sinilah orang-orang bukan Islam, musuh-musuh Islam mempermainkan umat Islam. Kita lupa dengan ayat Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali Yahudi dan Nasara tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut jalan mereka. Inilah jalan mereka. Kita tanya pada Murugu, Arumugam, besok kamu datang ke kerja? InsyaAllah saya datang. Tak jadi masalah. Penggunaan dia betul. InsyaAllah saya datang. Arumugam, siapa yang ciptakan kamu? Tuhan Allah. Tak apa, silakan, betul. Yang kita tak setuju sekarang ni, mereka nak translatekan dalam bahasa Melayu perkataan God itu kepada Allah. Mereka minta, cabar. Yang ni kecelaruan dia. Tuan-tuan baca nanti dalam Holy Bible, ada 5-6 ayat tuan-tuan cukup baca. Bagaimana dia kata di situ, God berkata kepada anaknya. Tuan-tuan bayangkan nanti ditukar, Allah berkata kepada anaknya Jesus. Tuan-tuan setuju? Yang ini yang kita tak setuju. Yang ini yang kita kena bantah. Ada orang pula kecelaruan nombor 3. Dia kata, Ustaz, orang bukan Islam boleh guna. Kita biarkan mereka guna, dengan syarat mereka guna dengan betul-betul. Masalah dia, bolehkah kita kontrol mereka nak guna betul-betul? Kita tahu ke? Sebab itu Majlis Fatwa tahun 1981, 2010 dah menjelaskan bahawa penggunaan 35 dan 40 perkataan ini diharamkan dipakai oleh orang-orang bukan Islam, kerana mereka tak tahu, tak pandai, tak reti nak menjaga kalimah-kalimah dan kemuliaan benda itu. Bukan Allah, 35 hingga 40 perkataan yang lain. Kaabah, kiblat, wali, nabi, firman, sabda. Ini orang kafir tak boleh pakai. Firman pun tak boleh pakai. Kalau firman tak boleh pakai, takkan perkataan Allah boleh pakai. Mubaligh pun tak boleh pakai. Tabligh pun tak boleh pakai. Saya lihat kecelaruan nombor 4. Kenapa jadi kecelaruan? Sebab semua orang nak cakap. Ni hak datang malam ni 200 orang. Kalau 200 orang nak cakap, 200 orang kepala otak. Bukankah dalam agama kita, dalam negara kita sudah ada orang yang boleh memberikan keputusan? Nama dia Majlis Fatwa. Saya tok guru, saya kena tunduk pada Majlis Fatwa. Saya ustaz, saya kena ikut keputusan Majlis Fatwa. Saya menteri, saya kena ikut Majlis Fatwa. Saya tu imam, saya kena setuju dengan Majlis Fatwa. Saya pemimpin politik, saya kena tunduk dengan Majlis Fatwa. Kalau semua orang nak jadi Majlis Fatwa, huru-hara tuan-tuan. Bukankah telah diputuskan? Sudah, tutup mulut. Masalah kecelaruan ini berlaku kerana ahli politik pun nak jadi ahli Majlis Fatwa. Bukankah kita ada kuasa yang menjaga hal ehwal Islam di tanah air kita, di negeri kita? Nama dia Sultan. Sultan kata jangan. Sudah. Sultan dapat nasihat daripada Majlis Fatwa negeri, Majlis Fatwa kebangsaan. Cukup. Masalah kita sekarang ni ialah kita pula pergi tengok pula batang tubuh Sultan tu. Dia pun teruk. Tengok Majlis Fatwa pula, dia pun teruk. Ini masalah dia. Sebab tu Sayyidina Ali kata, jangan tengok orang yang bercakap, tengok apa yang dia cakap. Yang ini kecelaruan kita. Kalau semua pegang, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul, selesai masalah. Rujuklah kamu pada Allah dan Rasul. Selesai masalah. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat-ayat yang lain, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu pada Rasul, taatlah kamu pada pemimpin kamu. Di sini kita lihat pemimpin kita ialah Majlis Fatwa. Dalam bab agama ni dia serah pada mereka. Cukup.
Ustaz tak faham. Kami ahli politik, kami kena jaga hati-hati ahli politik kami. Kalau kami tak bersetuju, takkan kami boleh buat satu kerjasama. Kami nak cakap apa Ustaz? Cakap macam inilah, hampa tak boleh pakai, duduk dia lihat. Susah kan nak cakap. Kalau nak jaga air muka, gunakan. Majlis fatwa kami dah memutuskan bahawa tak boleh pakai. Kami ikut majlis fatwa kami, minta maaf. Selesai. Jangan jaga hati mereka, jaga hati Allah Ta'ala. Tuan-tuan balik rumah, buka surah Al-Baqarah ayat 85, ayat 84, 85, 86. 3 ayat Allah cerita berturut-turut tentang Yahudi. Wa iz akhadna mitsaqakum. Baca daripada ayat tu sampai ayat thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna anfusakum. Baca sampai habis ayat tu. Allah cerita tentang perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi ini mengambil perjanjian dengan Allah. Apa perjanjian dia? Pertamanya, la tasfikuna dima'akum. Jangan kamu tumpahkan darah-darah kamu. Jangan kamu tumpahkan darah-darah kamu. Bunuh diri tak? Tak. Darah-darah kamu ialah darah saudara-saudara kamu sebangsa dengan kamu, Yahudi. Jangan kamu tumpahkan darah mereka. Mereka adalah seagama dengan kamu. Mereka adalah seketurunan dengan kamu. Jangan tumpahkan darah mereka. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu halau diri mereka daripada kampung-kampung mereka. Kerana kampung ini juga kampung kamu, kampung ini juga kampung mereka. Kamu adalah bersaudara. Mereka buat perjanjian dengan Allah, kami takkan bergaduh. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kami berikrar, mereka berikrar, dan mereka menjadikan Allah sebagai saksi perjanjian mereka. Tetapi kata Allah pada ayat 85, orang-orang Yahudi bergaduh sama-sama Yahudi. Ini berlaku di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Bani Qainuqa geng dengan Aus bin Aus. Bani Quraizah dengan An-Nadir geng dengan bangsa Khazraj. Bergaduh sama-sama mereka. Sedangkan mereka dah kata dah takkan bergaduh. Bergaduh Qainuqa dengan Quraizah. Bila Aus dan Khazraj berdamai jadi Ansar, berlaku pula orang Islam pula yang bermusuh dengan orang Yahudi. Ditawan orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Ditawan. Bangsa Yahudi ditawan oleh orang Islam sebab mereka langgar perjanjian dengan Rasulullah. Orang-orang Yahudi yang lain datang menebus mereka. Datang menebus orang-orang Yahudi yang ditawan. Padahal mereka bergaduh. Tetapi bila bangsa mereka ditawan oleh orang Islam, yang bergaduh datang menolong bangsa yang dia bergaduh. Padahal dia dah bergaduh, tetapi kerana ditawan oleh orang Islam, mereka tolong orang bangsa mereka. Ini Yahudi. Ini Yahudi. Yahudi sama-sama mereka pun tak ngam. Tetapi dalam nak berhadapan dengan orang Islam, mereka bersatu. Allah sebut dalam Quran. Itu orang Yahudi hebat. Sampai sekarang mereka tak ramai pun. Seluruh dunia dalam 16 juta, 18 juta. Sikit, tapi kenapa kuat? Sebab mereka sama-sama mereka tak ngam. Tetapi bila berhadapan dengan musuh mereka, iaitu orang Islam, mereka cukup bersatu. Sampai Allah sebut dalam Quran, mereka berperang sama-sama mereka. Tetapi bila orang Islam tawan orang Yahudi yang sama-sama berperang boleh tolong bangsa Yahudi lari daripada Islam. Bila ditanya kepada Yahudi, kenapa yang kamu ini tolong yang kamu berperang? Bila ditawan oleh orang Islam, kamu tolong pula, padahal mereka bergaduh dengan kamu. Kenapa kamu tolong daripada tangan orang Islam? Jawab orang Yahudi, kami bangsa Yahudi tidak akan tunduk pada Islam. Walaupun kami dengan Yahudi sama-sama bergaduh, tapi bila sahabat kami Yahudi ditangkap oleh orang Islam, kami tetap tolong orang kami. Kami tak nak dia duduk di bawah orang Islam. Ini kekuatan orang Yahudi. Orang Islam kecelaruan nombor 5, sama-sama Islam tak pernah hanya bersatu.
Kalau kata dah bergaduh sampai habis-habis. Yahudi tadi sama-sama mereka bergaduh, tetapi bila berhadapan dengan orang Islam, nak bersatu. Orang Islam sama-sama dia bergaduh. Dalam bab nak mempertahankan Islam pun bergaduh, mempertahankan Rasulullah bergaduh, mempertahankan Quran bergaduh, mempertahankan kalimah Allah bergaduh. Macam mana orang tak main-main pada Islam? Kecelaruan nombor 6. Ada orang hantar email pada saya. Dia kata, Ustaz Kazim, kenapa Ustaz bantah orang-orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah dalam dakwah? Dalam dakwah, tuan-tuan, dalam dakwah mereka, Allah berkata kepada Yesus, Allah berkata pada Isa, Allah berkata kepada anaknya, kamu diutuskan untuk menghapuskan dosa. Takkan kita nak setuju? Kenapa Ustaz tak setuju penggunaan orang kafir pada penggunaan kalimah Allah? Allah ni Ustaz, dia kata dekat saya, Allah ni Ustaz bukanlah nama Allah. Allah itu ialah satu perkataan yang membawa maksud Tuhan. Orang Melayu panggil Tuhan, orang putih panggil God, orang Arab panggil Allah. Ulang balik, ni tangan. Orang Melayu panggil tangan, orang putih panggil hand, orang Arab panggil yadun, orang Urdu panggil yad. Satu aja tapi 4 nama. Hand, tangan, yadun, kibarat dengan yad. Yadun, kibarat. Satu perkataan, tangan, hand, yadun, yad. Maknanya tangan. Okey Ustaz, kalau Ustaz nak gunakan tangan, boleh tak? Ini tangan saya, boleh? Boleh tak Ustaz gunakan bahasa Arab? Ini yadun, boleh? This is my hand, boleh? Ini Ustaz guna bahasa Hindustan, curam rakyat, boleh? Boleh. Sebab maksudnya ialah tangan. Ustaz, Allah itu Tuhan dalam bahasa Arab, God dalam bahasa Inggeris, Tuhan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan faham maksud dia? Allah tu dia kata bukan nama Allah. Allah tu ialah Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu makan, bahasa orang putih eat, bahasa Arab akala, yakulu, kul. Makan, eat, makan, yakulu, akala. Tuhan, orang putih God, orang Arab Allah. Kalau orang putih, kalau orang Kristian nak gunakan Allah dalam agama mereka, apa salah? Allah tu bukan merujuk kepada Allah yang Esa. Allah itu ialah Tuhan. Habis tu saya tanya dekat dia, kalau Allah tak ada nama, Tuhan tak ada nama, Tuhan kita nama apa sebenarnya? Dia kata Tuhan kita tak ada nama. Allah itu berasal daripada perkataan ilahun, alif lam ha, ilahun, ditambah alif lam di hadapan, jadi Allah, membawa maksud yang menciptakan bumi. Bukanlah maknanya Allah dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Dia kata Allah tak ada nama khusus. Allah ialah perkataan yang membawa maksud Tuhan. Punya celaru lah tuan-tuan. Saya dah tak erti nak jawab. Saya tak ngaji tinggi. Saya kata haram jadah. Itulah perkataan yang paling elok lagi. Kalau Umar Al-Khattab masih hidup tuan-tuan, putih kepala dia. Saya lebih baik pada Umar. Umar kalau putih kepala, saya sebut haram jadah. Sampai hati dia kata Allah tak ada nama. Yang cakap ni siapa? Ahli parlimen. Dia hantar tweet, dia hantar dekat saya. Allah tak ada nama. Saya kata mana boleh tak ada nama? Allah tu ada nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah. Dengan nama Allah. Dia kata Ustaz,
Kalau Allah ada nama, ustaz telah meletakkan Allah macam makhluk. Sebab makhluk ada nama. Setiap makhluk ada nama. Kalau makhluk ada nama, Allah pun ada nama, ustaz dah menjadikan Allah macam makhluk. Berdosa besar ustaz. Astaghfirullahalazim. Jatuh saya pula berdosa, dia tak berdosa. Ni nama dia kecelaruan nombor 6, tuan-tuan. Saya nak kata apa lagi, tuan-tuan? Saya nasihatkan abang-abang di sini, saudara-saudara di sini, berpolitiklah, tapi jangan melampaui batas. Berpolitiklah, tetapi secara Islam. Jangan tuan-tuan kata saya ni orang mana-mana. Ini bila sebut nama Ustaz Kazim, dia ni anjing UMNO. Anjing UMNO, dia kata, tuan-tuan. Masa bila saya jadi ahli UMNO? Salah satu sebab saya nak berhenti berceramah pada tahun ini 2013 28 November. Salah satu sebabnya orang panggil saya anjing, tuan-tuan. Saya sangat tersentuh hati. Saya jarang ada di rumah, jarang tengok isteri, jarang tengok anak. Saya sepatutnya pergi ke klinik pada Jumaat minggu lepas. Saya sampai daripada Dubai hari Khamis, besok saya kena pergi hospital, klinik, temu janji. Saya tak boleh pergi, sibuk sangat. Ceramah lah, balik Dubai terus ceramah sampai sekarang. Baru pagi tadi pukul 11 suku saya sempat pergi jumpa doktor. Doktor marah saya, seminggu you lewat. Saya kata minta maaf, saya tak sempat, terlalu sibuk, saya kata. Ini pun saya nak pergi ke Kuala Lumpur 3 hari saya tak balik, saya kata. Kalau you tak tolong diri you sendiri, you takkan sembuh daripada penyakit you, kata doktor. Doktor tu nama dia Mano Harun. Kalau you tak tolong diri you, you tak bagi rest pada diri you, you mati. Saya kata doktor jangan marah, tahun ini tahun last saya berceramah, saya tak mau ada ceramah. Sebab apa? Sebab saya sangat sedih. Untuk diri saya pun saya tak sempat nak jaga. Semata-mata saya nak ceramah, nak mengajar orang. Dengan siapa pun saya pergi ceramah. Tapi dia pun sedap-sedap panggil saya anjing. Dia pun panggil anak saya yang dah jenam, yang baru habis UPSR tahun lepas. Dia kata, kamu anak Ustaz Kazim kan? Ya pakcik, bapak kamu anjing. Balik rumah, dia tanya dekat saya, ayah, kenapa pakcik tu panggil ayah anjing? Saya jawab, pakcik tu bodoh. Anjing dengan orang pun tak kenal. Adakah saya bercakap macam ini? Adakah saya anjing? Saya cuma minta, jangan benarkan mereka translatekan perkataan God kepada Allah. Nombor 7, kecelaruan nombor 7. Ustaz, ayah Nabi nama apa? Abdullah. Maknanya sebelum Nabi datang, orang-orang Arab Jahiliyah telah menggunakan perkataan Allah, Ustaz kan? Ya. Malah orang Arab, malah orang Kristian, malah orang dah menggunakan kalimah Allah 1400, 2000 tahun yang lepas. Kenapa sekarang mereka nak guna kalimah Allah, Ustaz tak setuju? Mereka menggunakan kalimah Allah sebelum Nabi datang. Kenapa sekarang Ustaz tak setuju? Sebelum Nabi datang. Saya ni mengaji tak tinggi, bodoh-bodoh je saya ni. Rumah pun tak ada pun bapak punya. Saya bagi jawapan pun bodoh. Sebab itulah Nabi nak datang, sebab itulah Nabi datang, sebab itulah Nabi diutuskan. Nabi nak bagi tahu bahawa Allah yang kamu faham ada anak itu bukan Allah yang sebenarnya. Allah tidak ada anak. Nabi nak bagi tahu kepada orang Yahudi, Uzair bukan anak Allah. Uzair tu Nabi. Nabi Isa tu bukan anak Allah. Nabi Isa tu pesuruh Allah. Nabi datang nak bagi tahu penggunaan yang kamu pakai itu salah. Sebab itulah datang ayatnya, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Dialah tempat minta tolong. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sekarang ini kamu nak ikut Nabi Muhammad ke kamu nak ikut yang sebelum Nabi Muhammad? Tuan-tuan faham maksud saya?
Nabi Muhammad datang nak bagi tahu Allah tu satu. Ikutlah Nabi Muhammad. Yang sebelum Nabi Muhammad tu tak betul, tak usahlah ikut. Janganlah guna dakwah, sebelum Nabi tu dah pakai lah. Kalau gitu, tuan-tuan pergi sembah Tok Kong, sembah berhala. Kini berhala ni disembah sebelum Nabi datang lagi. Tuan-tuan ambil Kaabah, letak keliling Kaabah tu berhala. Kenapa letak Kaabah keliling berhala ni? Sebelum Nabi datang, seluruh keliling Kaabah ni berhala. Kami nak tiru sebelum tu. Habis tu yang Nabi datang menghancurkan berhala tu pasal apa? Kamu nak ikut berhala depan sebelum Nabi datang, atau Nabi datang, Nabi hapuskan berhala? Kami nak hapuskan berhala. Macam mana Nabi hapuskan? Kami nak ikut Nabi. Kalau begitu janganlah setuju mereka nak guna yang ini. Nabi datang nak clear benda itu. Kenapa kita nak sebut sebelum Nabi datang dah mereka pakai? Inilah nama dia kecelaruan. Kalau kamu nak pakai yang sebelum Nabi datang, kalau gitu tak payahlah Nabi datang. Cukup senang saya bagi analogi. Kalau tak faham, kita tak tahu. Tu nama dia celaru. Kalau mereka nak guna perkataan biasa, tak apa. Tapi kalau tuan-tuan benarkan dalam urusan dakwah, saya baru balik daripada Bandung. Saya pergi Bandung 20 Disember sampai 25 Disember. Saya tengok di Bandung ada satu gereja. Gereja Allah Kasih. Start besok naik Firefly, naik Air Asia, naik Mas pergi Bandung. Kalau saya bohong. Kalau tuan-tuan benarkan mereka gunakan di gereja kalimah Allah, tuan-tuan bayangkan akan berlaku apa? Gereja Allah Kasih, gereja Allah Jesus. Tak mampu kita dengan main-main, tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, dalam bab-bab lain kita boleh hangguk-hangguk dengan mereka. Tapi dalam bab agama kita, tolong angkat kepala dengan mereka. Dengan bab lain kita boleh setuju. Bab nak buat perarakan ke apa kan tak apa lagi. Tapi bab kalimah Allah, jangan main-main kalimah Allah. Mesti kena ada keberanian macam ini. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa-siapa yang ikut Nabi Muhammad tegas dengan orang kafir. Allah sebut tu tegas dengan orang kafir. Kamu yang lain kamu boleh main dengan Allah, dengan main dengan agama kami, dengan main. Baru mereka takut dengan kita. Sekarang kita bagi ruang, peluang. Inilah masa dia buat supaya kita berpecah belah. Kita tak pegang pada ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rashidi. Pada tahun lepas saya mengadakan satu sesi ceramah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi habis ceramah saya tanya pada sahabat-sahabat, kenapa di Mekah, kenapa di Arab Saudi dilarang orang perempuan memandu kereta, bawa motor, bawa van, bawa bas? Saya kata, Syekh, di Malaysia ni orang perempuan bukan setakat bawa kereta, kapal terbang pun orang perempuan bawa. Kenapa di sini tak boleh bawa? Haram. Dia kata, Ustaz, kalau di Arab Saudi dibenarkan orang perempuan bawa kereta, akan ada 7 kereta lain akan ikut perempuan tu. Kemudian bila sampai tempat sunyi, dilanggarnya dari belakang, dibukanya pintu, ditariknya perempuan, buat lari, hilang perempuan tu. Ini budaya orang Arab, pantang tengok perempuan. Itulah nama dia uruf. Keadaan mereka macam itu. Keadaan kita di Malaysia macam ini. Malaysia ni setakat ni boleh lagi orang perempuan bawa kereta, bawa. Dia bukan sama. Inilah dipanggil sebagai aulawiyat. Inilah dipanggil sebagai keterbukaan dalam Islam. Nak dibuatkan sesuatu hukum melihat kepada keadaan setempat. Orang-orang yang bersetuju Bible ditranslatekan dalam God menjadi Allah kerana nak meniru Indonesia.
Dia kata, Ustaz, Indonesia dibenarkan, kenapa Malaysia tak dibenarkan? Tuan-tuan, di Malaysia surat khabar ini dipanggil surat khabar, akhbar. Di Indonesia namanya koran. Boleh tuan-tuan panggil surat khabar di Malaysia koran? Sana panggil koran. Dia tak panggil paper, dia tak panggil akhbar, dia panggil koran. Lepas ni tukar lah surat khabar panggil koran. Kenapa tak setuju? Ada certain part kita setuju, ada bahagian ni kita tak setuju. Apa ni? Tadi saudara Syakirin sebut, tuan-tuan kalau bukan orang Indon, duduk di Indon, lahir di Indon, tak boleh bubuh nama bangsa asal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang Cina, tak boleh bubuh nama Cina, tuan-tuan mesti bubuh nama Indonesia. Ardi Wiranata, orangnya Cina, tak boleh bubuh nama nenek moyang dia. Yang terlepas dulu seorang aja, Lim Swee King. Tak boleh bubuh syarikat. Kita di sini kedai motor Ahcai, di sana nak boleh. Di sananya kedai repair motor Gajah Mada. Mesti bubuh nama Indon. Syarikat PT Garuda, PT mesti Indon. Dia takkan boleh bubuh Lim Brothers, apatah lagi Go Brothers, lagi tak boleh. Kalau nak ikut yang Indonesia, ikut semua lah. Sekolah kebangsaan Cina tak ada, sekolah kebangsaan Tamil tak ada, apa pun tak ada, semua sekolah satu je. Ikutlah Indonesia berhabis. Kenapa bak Allah nak ikut, bak lain tak nak ikut? Ni yang saya katakan tadi tuan-tuan. Nak tengok-tengok keseluruhan. Baik, kesan dia apa? Kesan nombor satu, kufur. Yang saya malam ni tegah. Yang malam ni saya tegah bercakap. Sebab saya sangat tak setuju pada orang Islam yang membenarkan orang bukan Islam tulis perkataan God dalam kataan God menjadi Allah. Sebab tu saya garang. Saya sampai pada satu tahap apa ni dah melampau. Dah melampau. Boleh jadi murtad tuan-tuan kalau kita bersetuju. Ni kesan nombor satu. Sebab kita dah mengatakan bahawa Allah tu ada anak. Kita kata biarlah mereka nak guna Allah dalam kitab mereka, biarlah. Maknanya kita dah setuju. Biarlah itu maknanya setuju. Kena cakap kita ada kuasa, kita ada benda ni, kita boleh buat. Apa jangan pakai. Saya ni mengaji tak tinggi, belajar tak tinggi, rumah pun tak ada, ada pun bapak punya. Saya suka bagi contoh yang bodoh-bodoh. Tuan-tuan pergi tanya pada orang Kristian yang gatai nak guna kalimah Allah dalam kitab mereka. Pergi tanya dekat mereka. Tuan-tuan tengok brother Syakirin, dia sebut Allah. Cuba Syakirin sebut Allah. Allah. Sebab apa betul? Sebab every time, every day, every second, every minute dia sebut Allah, 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 Allah. Maknanya dia menggunakan perkataan Allah. Orang bukan Islam yang gatai minta guna kalimah Allah ni, cuba suruh dia sebut Allah. Pergi suruh dia sebut. Brother, cuba sebut Allah. Agak-agak dia sebut je nak. Dia sebut je nama Allah. Kenapa dia sebut Allah? Sebab dia tak pernah sebut, jarang sebut. Kalau kamu tak pernah sebut, kalau kamu jarang sebut, yang kamu nak guna perkataan Allah pasal apa? Maknanya ada tujuan yang lain di sebalik mereka nak guna. Inilah tujuannya. Ni, kalau tuan-tuan baca yang ni, kompom Quran, sebiji macam Quran, sedangkan dia adalah kitab Bible dalam bahasa Arab. Tadi Cik Syakirin sebut, kalau kita ada ilmu semua tak apa, iman kuat tak apa,
Ni saya nak baca tadi, nak baca Isma' ya Israel, Ar-Rabbu ilahina Rabbun wahidun. Bunyi sedap. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Ni kitab Bible. Siapa kata salah? Bible Arab siapa kata salah? Betul, Tuhan kita adalah satu. Tapi dalam satu ada tiga. Inilah dia Bible. Ini bukan Injil, tuan-tuan. Sebab tu mereka tak boleh katakan ini Injil. Mereka dah ubah, dah rompak. Bukan Injil lagi dah. Awal-awalnya Tuhan satu. Last kali Tuhan adalah Jesus. Inilah intipati lagu Agnes Monica, orang Indonesia. Kepadamu ya Allah aku memohon, padamu ya Allah aku merinduimu. Last kali lirik lagu Allah engkaulah Yesus. Tak kemurtad kita. Itulah namanya dakwah. Tuan-tuan, saya baru buka sekolah 6 tahun. Sekolah saya masuk tahun ke-7. Tahun ini tahun ke-7. Tahfiz, pelajaran tahfiz di sekolah saya sudah 3 tahun. Tahun ini pelajar-pelajar akan ambil SPM. Tuan-tuan tahu di sekolah saya apa yang mereka belajar? Bahasa Inggeris wajib belajar, mata pelajaran wajib. Bahasa Mandarin pelajaran wajib. Bahasa Tamil mata pelajaran wajib. Bahasa Melayu, bahasa Arab, 5 bahasa. Sebab tu saya kata tadi 28 November 2013 saya tak nak lagi dah ceramah-ceramah macam ni. Orang duk tibai saya dalam Facebook, dalam blog, saya benci nak baca lah. Saya nak balik ke sekolah saya nak ajar 1000 pelajar saya. Biar mereka kenal bahasa Inggeris, biar mereka kenal bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Biar mereka belajar buat perbandingan agama, dan lagi 5 tahun, lagi 10 tahun mereka boleh dakwah kepada orang bukan Islam. Kalau saya terus-terusan mengajar orang, andai kata saya tak sempat ajar mereka nak jadi apa? Biar selepas ini lahir lagi 1000 Kazim Junior yang boleh ganti saya. Ni persiapan yang kita buat. Sebab tu kita kena belajar perbandingan agama. Agama ni kata apa? Agama ni kata apa? Buat perbandingan. Bila berhujah dengan orang bukan Islam, kita ada hujah. Ini kita pula dengan hujah orang bukan Islam. Ada patut kita dengar hujah orang bukan Islam. Akhirnya kita tunduk, ya, tak apalah, pakailah. Sebab kita tak ada modal. Tadi saudara Syakirin kata, kita kena berdakwah pada orang kafir. Betul. Masalahnya dengan orang Islam pun tak habis dakwah. Buat ceramah penerangan kalimah Allah, ramai ini yang datang. Mudah-mudahan. Ni tuan-tuan, dakwah kita hari ini kita letak di mana? Dakwah kita pada umat Islam tu kita letak di mana? Sebab tu Nabi kata di akhir zaman yang benar dikata salah, yang salah dikata benar. Hari ini orang yang bercakap tak betul dia anggap betul. Yang kita cakap betul salah. Ini cabaran kita, ini bukan masalah, ini cabaran. Saya sokong cakap Cik Syakirin tadi. Mereka rajin buat kerja. Syaitan zaman Nabi sampai mati, setan tak pernah fed up. Dan tuan-tuan ingat juga, orang-orang yang buat kerja untuk agama mereka juga tidak pernah fed up. Sebab itu Allah gunakan perkataan walan tarda, sama sekali tidak akan redha. Sampai mati takkan mereka redha. Sampai kiamat mereka takkan redha. Maknanya mereka akan dakwah kepada kita. Cari jalan macam mana nak jadikan kita ini ikut Yahudi dan Nasara. Macam mana tak pernah berhentinya syaitan berdakwah untuk ke neraka, macam tu juga Yahudi dan Nasara takkan berhenti berdakwah pada orang Islam
untuk mengajak kita supaya redha dengan cara hidup mereka. Sebab itu Allah gunakan perkataan walan, lan nafi abadan. Sampai bila-bila pun tidak mereka setuju dengan kita. Dan tuan-tuan kena ingat, jangan anggap benda ni selesai. Jangan anggap benda ni selesai. Bila umat Islam kata kami tak mau, bila majlis fatwa kata haram, sampai ada lawyer mereka kata duduk atas kursi roda je pun lawyer tua tu, cukup takut orang Islam dekat lawyer tua tu, rambut pun tak ada dah, macam cekelat hek lah, duduk atas kursi roda, dia boleh cakap keputusan majlis fatwa hanya untuk orang-orang Islam. Orang bukan Islam tak ada kena dengan mana-mana majlis fatwa punya keputusan. Kita mengikut perlembagaan persekutuan. Dia berani cakap, tuan-tuan. Dia kata apa? Keputusan majlis fatwa hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam tak boleh campur. Kita ikut keputusan persekutuan, perlembagaan persekutuan. Bukankah perlembagaan persekutuan kata Islam agama resmi, Islam agama persekutuan? Bukankah dalam perlembagaan sebut Islam agama persekutuan? Maknanya apa? Islam adalah agama negara. Islam adalah agama negara ini. Maknanya apa? Bila majlis fatwa mengeluarkan satu fatwa, dia terpakai untuk semua orang. Itulah makna Islam sebagai agama persekutuan. Mereka tak boleh jalani, mereka akan cari jalani, mereka akan cari jalani, mereka akan cari jalani. Sampai bila tuan-tuan nak dakwah kat mereka? Boleh dakwah kat mereka, pergi dakwah. Sampai bila? Kita dah terlalu berlembut dengan mereka. Kita terlalu ikut cakap mereka. Dah lembut lama lah, tuan-tuan. Ada azan elok-elok, dia suruh senyap, kita senyap. Suruh pelankan wave, kita pelankan, reducekan dia punya wave dia. Kita ikut banyak. Kita ikut banyak, tuan-tuan. Mereka nak buat rumah ibadat mereka tepi jalan, tengah bukit, atas bukit, buatlah. Kita dah banyak dah. Bukan setakat dakwah itu hanya perlu berceramah. Dakwah juga maksudnya ialah ambil tindakan. Sampai bila nak dakwah? Pergi semayang, pergi semayang, pergi semayang. Kadang-kadang ambil rotan semayang. Rotan tu dakwah. Saya tak suruh tuan-tuan rotan mereka. Sebab tu Nabi kata, ajar anak kamu solat pada usia 7 tahun. 10 tahun tak solat, rotan. Rotan tu dakwah. Undang-undang tu dakwah. Jangan buat, ini undang-undang dia. Kalau kita asyik berdakwah sampai bila, tuan-tuan? Mereka juga berdakwah. Inilah undang-undang dia yang patut kena ISA. Sebab itu mereka berjuang habis-habisan untuk membantah ISA. Dan kita taat pada mereka, kita bantah ISA, kita hapuskan. Sekarang Patrick Teo hentam agama kita. Tuan-tuan kenal Patrick Teo? Dulu dah baca berita. Ni orang hantar mesej kat saya. Dia panggil apa? Quran bracket tamping motherfuck. Tuan-tuan tak tampar muka dia. Tuan-tuan baca balik kenyataan dia. Bila orang hentam dia, dia kata okey, I apologize, I'm sorry. Begitu mudah. Hang hina Quran, hang hina semayang, hang hina Islam, hang kata okey, I'm sorry. Apa tindakan untuk dia? Siapa yang berani ambil tindakan? Siapa orang Islam yang berani ambil tindakan? Yang memerintah tak berani. Pilihan raya dah dekat. Yang membangkang lagi tak berani. Awan. Siapa yang berani? Ustaz Kazim seorang, apa nak jadi? Sebab tu kita ada undang-undang. Undang-undang itulah dakwah. Kalau undang-undang tidak ada, bagaimana? Betul kita boleh berdakwah dengan mereka. Betul kita boleh dakwah dengan mereka. Silakan, itu saya tidak nafikan. Sebab itu saya membuat persiapan untuk pelajar-pelajar saya berdakwah pada mereka. Tetapi dalam masa yang sama mesti ada satu undang-undang, mesti ada penguatkuasaan undang-undang untuk tahan mereka jangan mencabar agama Allah. Kalau kita diam, belum selesai isu kalimah Allah, Patrick Teo keluarkan dalam kenyataan dia.
Islam ni apa? Motivasi apa? Dia petikai kerajaan Kedah larang buat persembahan orang perempuan, mendedahkan aurat. Kerajaan Kedah tak setuju, kemudian ditarik balik, dibuat pula. Patriot View tiba. Ini bukan keputusan kerajaan Kedah, ini keputusan hukum dia. Orang perempuan kalau nak buat persembahan dalam sebuah negara, ada undang-undang dia. Undang-undang dia apa? Disebut di situ tidaklah salah orang perempuan nak buat motivasi, nyanyian motivasi ke nyanyian apa. Disebut apa? Motivasi apa? Orang yang lemah dalam hidup, motivasi apa? Nak sembahyang, motivasi apa? Nak suruh bungkih orang perempuan. Islam apa macam ni kata dia? Quran apa ni? Dia sebut Quran sengkang tamping madafak. Dia sebut tuan-tuan. Siapa yang boleh ditampar dia? Sebab tidak ada orang yang boleh tampar dia lah yang dia net lemah tuan-tuan. Saya tak suruh tuan-tuan tampar dia. Saya suruh undang-undang yang ada, ambil dia. Tapi hari ni mana ada orang Islam berani ambil tindakan? Nanti dia buat demonstrasi, pilihan raya kalah. Semua orang Islam tak berani. Lebih takut pada pilihan raya daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan yang saya kata, kesan pada kita nanti tuan-tuan. Kalau kita tak bertegah dalam hal ini, akan ada isu lain yang mereka akan main. Sampai bila kita nak jadi? Asal timbul isu buat forum, asal timbul isu buat forum, dia pun bukan datang. Jadi macam negara lain, jadi Bangkok, jadi Thailand. Hang hena raja tangkap serta merta. Hena raja ya, Bumipol Abdul Yadet, hina raja ya, halau serta merta, buang kerakyatan. Tak ada siapa berani hina raja. Ini raja kita dihina, sultan kita dihina, Quran dihina, agama Allah dihina, kita diam. Sebab kita bergantung dengan manusia. Kita bergantung dengan undi mereka. Kita tak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebab kita tak bersatu, kita lemah. Aku harap mereka, orang belah sana pun harap mereka. Kalau aku berkasar, kalau aku bertegah dengan undang-undang, mereka tak sokong aku. Tak apalah, duduk diam-diam, sabar je lah. Cuba tinggalkan yang belah kiri, tinggalkan yang belah kanan. Cuba rapat-rapat sama-sama Islam. Mereka takkan berani dengan kita. Akhir sekali. Kalau ada orang di sini setuju guna kalimah Allah dalam dakwah mereka. Mereka nak berdakwah di gereja, nak guna kalimah Allah. Nak berdakwah dalam kitab, tukar nama Allah. Kalau ada orang Islam bersetuju, saya tak mau cakap apalah. Saya dia mengaji tak tinggi, kuli-kuli sahaja. Rumah pun tak ada pun bapa punya. Mengaji tak tinggi. Saya bagi analogi yang sangat rendah sebab pemikiran saya pun rendah. Kalau ada orang Islam bersetuju, orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah dalam dakwah mereka, dalam kitab mereka, kita setuju. Ni nama dia mimbar. Tu imam berkhutbah di sini. Ni nama dia masjid. Kita umat Islam bersolat di sini. Ni nama dia sejadah. Tu imam jadi di sini. Tu nama sejadah. Tu makmum jadi di situ. Kalau ada orang Islam bersetuju menggunakan kalimah Allah dalam Taurat, dalam apa nama kitab mereka, benarkanlah mereka datang sembahyang hari Ahad dalam masjid. Apa salahnya? Suruh dia pakai. Dia jumpa Tuan Nazir. Tuan Nazir, hari Ahad ni kami orang Kristian nak gunakan masjid untuk sembahyang hari Ahad. Gereja kami sedang dibaik pulih. Jadi kami nak guna masjid untuk buat ceramah, buat sembahyang hari Ahad. Kami main muzik sini, ada piano satu. Tuan-tuan setuju tak? Setuju tak? Setuju tak? Mimbar ni depa ambil, depa berceramah guna bahasa depa, guna Tuhan depa buh sini ceramah. Tuan-tuan setuju? Tak. Depa ambil sejadah tu imam ni pergi ke kuil dekat Batu Kip. Sebab tu imam tu kesami dia nak buat akad nikah keliling Nabi, dia pinjam sejadah tu imam. Habis akad nikah di kuil, dia hantar balik. Besok sembahyang subuh tu imam jadi imam sini. Tuan-tuan setuju? Kalau Allah tuan-tuan bagi pakai, takkan masjid tak bagi pakai? Kalau
kalimah Allah pun kita ada setengah orang kita bagi pakai. Takkan mereka nak bagi masjid nak pakai? Bukan salah apa, mereka cuci kapet siap pada masa sewa ke. Kalau Allah kita setuju mereka pakai, takkan sejadah nak bagi pakai. Tak boleh izinkan. Biar. Oh, masjid tak boleh pakai, sejadah tak boleh pakai, mimbar tak boleh pakai, kalimah Allah boleh pakai. Perkataan apa yang lebih sesuai untuk mereka ni, tuan? Mana lebih besar, kalimah Allah ke masjid? Mana lebih mulia, menjaga sejadah ini atau menjaga kemuliaan Allah? Kalimah Allah yang boleh pakai. Allah berkata pada anaknya, Allah berkata pada Jesus. Hang boleh kata macam itu, hang boleh setuju. Kalau gitu setujulah mereka main sembahyang dalam masjid. Masya Allah. Saya yang bodoh ni pun tuan-tuan boleh fikir. Baru ni 7 orang 9 orang daripada penjara Pulau Pinang melarikan diri. Dia ambil serbuk Maggi, dia tabur dekat polis. Polis pedih mata, dia berasanya polis, dia pun lari. 2 dapat ditembak, 3 dapat ditangkap, hak lain duk bebas lagi 2 orang. Jahat ni tuan-tuan berpuan. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat dia, bro, boleh tak orang kafir guna kalimah Allah dalam gereja? Agak-agak dia pun nak jawab apa? Yang jahat-jahat ni pun tuan-tuan kata, mana boleh, apa pula? Mereka boleh cakap macam itu. Tapi hari ni yang baik-baik, yang alim-alim, yang ulama-ulama boleh kata Islam membenarkan. Mana lebih teruk ni tuan-tuan? Yang hak teruk pun kata, hei, tak boleh lah, aku tak mayam pun. Dia boleh cakap tak boleh. Hari ni orang hak mengaku berpelajaran bersetuju ni, apa nak jadi? Mudah-mudahan tuan-tuan ambil iktibar. Mungkin apa yang saya cakap malam ni ramai orang tak setuju. Tak setuju sudah. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja sudah. Tapi ingat, ada orang hantar SMS kat saya, dia kata, "Hoi bodoh." Dia kata kat saya, "Hoi bodoh." Saya tak simpan. Dia kata, "Hoi bodoh. Di Indonesia guna kalimah Allah tak jadi apa-apa. Di Mesir orang Kristian guna kalimah Allah tak jadi apa-apa. Tak ulama tak marah, biasa pun. Yang hang duk bising-bising tak setuju pasal apa?" Saya jawab, memanglah tak jadi apa. Kalau boleh, mulai hari ni hang pindah duduk di Indonesia. Hidup Indonesia. Gempa bumi setiap bulan. Ni hari ni banjir Jakarta. Gunung berapi setahun sekali. Tsunami 4-5 kali dalam 10 tahun. Gempa tiap-tiap hari. Hidup melarat, miskin. Hang kata tak ada apa-apa. Di Mesir kereta keldai tu ada lagi tuan-tuan. Tuan-tuan saya tengok parking di luar tu punya hebat kereta. Bas pun ada di luar tu. Satgi kalau rajin pergi Mesir. Jom pergi Mesir besok. Tak nak tak? Tak nak. Pasal apa tak nak? Dia duk bom. Takut pula. Itulah yang ada di Mesir sekarang. Bom, gaduh, tembak menembak, ekonomi jatuh, ekonomi rendah, makan tak cukup. Sebab tu mereka tunjuk perasaan. Tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan ada dekat 20 juta di bandar Tahirah saja. Kereta keldai ada, kereta kuda ada, zaman kita tak pernah sangka ada lagi di Mesir. Down ekonomi dia. Kita 50 tahun duduk di Malaysia ni aman. 60 tahun sejak merdeka aman. Orang Kristian gunakan God. Gunalah hampa punya God. Belantaklah hampa. Orang Hindu gunakan Dewa Krishna, Hari Rama, Hari Krishna, Dewa Krishna. Gunalah. Orang Cina nak guna Tok Pek Kong Buddha. Gunalah. Jangan guna Allah ni kami punya. Hampa guna tak betul. Dengan sebab kita duk jaga hak eksklusif penggunaan kalimah Allah tu tuan-tuan. Cuba tengok negara kita. Alhamdulillah, rezeki melimpah ruah. Makan minum elok, rumah elok. Yang tak elok rumah atas bukit duk untung. Gatai dia buat di atas siapa? Ini bukan Mekah bukit batu, tak apa, tak untung. Kita ni tanah gatai buat.
Buat di bawah sudah. Yang kita sekarang ni aman, mewah, sembahyang senang. Nikmat tuan-tuan Allah bagi. Islam kita kuat. Saya baru balik daripada 3 buah negara Arab. Saya tengok tuan-tuan, mereka bukan Arab, tak tahu Islam ke tidak, Kristian ke tidak, mereka ni menung saya. Kuat lagi orang Islam di Malaysia, bertudung siang malam, berlakon filem bertudung. Aida Rahim dalam filem bertudung, duduk tidur tak kata bertudung lagi. Orang perempuan bertudung. Malaysia cukup ramai. Saya pergi baru ni tuan-tuan, saya pening. Kalau tudung tak pakai lagi tuan-tuan, baju lagu mana? Kalah orang putih. Lalu depan kita mula mandi, aku tak tengok rasa rugi, tengok pula. Masjid tuan-tuan cantik, masjid tuan-tuan imarah. Malam ni forum, hari Ahad ni forum lagi. Saya pergi Mesir tuan-tuan, saya ceramah di sana tuan-tuan. Saya buat tuan-tuan, nak dapat susah tuan-tuan. Saya pergi negara yang paling ramai umat Islam di dunia tuan-tuan. 5 hari saya duduk, sekali saya duduk sana tuan-tuan. Saya buka channel 1 sampai channel 60 TV, tidak ada rancangan agama tuan-tuan. Nak tengok ada rancangan agama, ada tak ada. Saya takut tuan-tuan, bila kalimah Allah ni dipermain-mainkan, dihina-hina, Allah murka. Dan bila Allah murka, akhaznahum baghtatan, Allah angkat nikmat ni secara tiba-tiba. Nak sembahyang pun susah tuan-tuan. Ini adalah lebih kepada dakwah mereka untuk menyesatkan kita, anak-anak bangsa kita. Macam tadi saya kata tadi ni, dia sebut, memang kita akan kata Quran ni. Kalau orang bodoh tuan-tuan, dia kata Quran, dia akan kata Quran siap baca lagu tajwid, dia masuk kelas tajwid pula. Dia masuk tuan-tuan, dia baca ni, wailul laka ayyuhal murribu wa anta lam tughrab wa ayyuhal sabiul biji Quran. Ni bukan Quran, ini boleh pijak ni tuan-tuan. Saya takut besok bila kita dah sebarkan Alkitab berita baik dalam bahasa Melayu, guna pula kalimah Allah, pergi ke hotel, mereka bubuk. Anak-anak kita tak ada kerja bola hotel baca tu. Sekarang mereka bola hotel, mereka bubuh bahasa Inggeris. Bayangkan satu masa nanti tuan-tuan, bubuh dalam hotel, berita baik Alkitab. Allah berkata kepada Isa anaknya, oh Allah dah anak. Nampak? Ni dakwah mereka. Inilah dipanggil sebagai pluralism. Kenapa yang mereka beria-ia nak guna kalimah Allah dalam dakwah agama mereka? Sebab umat Islam sekarang adalah umat yang di Malaysia ni ada kelebihan dia. Nak buat masjid ada peruntukan dia, nak buat surau ada peruntukan dia, nak buat sekolah agama rakyat ada peruntukan dia. Bayar gaji guru-guru kapa, tu tanya tuan pengarah JAIS ni, berapa peruntukan dalam setahun? Ambil zakat, edarkan zakat kepada orang-orang yang berhak dapat. Kita dapat berhak. Pasal apa? Pasal kita Islam. Mereka tak nak masuk Islam. Cara mudah mereka nak mencapai tahap itu apa? Mereka juga nak peruntukan-peruntukan yang lain dalam agama mereka. Cara mudah mereka ialah, Tuhan kami juga adalah Allah. Kenapa kami tak dapat? Itulah dakwah mereka. Kamu kata Tuhan kamu Allah, Tuhan kami pun Allah, kenapa kami tak dapat? Akhirnya kita akan, tak apalah, bagilah, hampa pun Tuhan Allah juga. Inilah dakwah mereka, halus. Dakwah yang paling menakutkan kita tuan-tuan. Nama saya Kazim, agama Islam. Satu hari saya bercinta dengan orang bukan Islam, namanya Angelina Jolie. Bercinta kami berdua. Saya kata, Angel, marilah kita masuk Islam, kita kahwin. Dia kata, buat apa kahwin, Kazim? Tuhan you Allah, Tuhan I pun Allah. So what? Bukankah kita mempunyai Tuhan yang sama? Jom kita kahwin. Agama adalah cara menyembah Tuhan, mengikut cara masing-masing. Yang penting Kazim, Allah Tuhan kita. Cara nak sembah macam-macam.
Macam awak nak masak nasi, saya masak nasi guna rice cooker, awak masak nasi guna dapur gas, letak periuk tanah. Bukankah kedua-duanya juga menjadi nasi? Satu masak nasi guna rice cooker, satu masak nasi guna kayu api. Bukankah akhirnya juga jadi nasi? Kamu sembah Allah 5 kali sehari semalam, kami sembah Allah sehari seminggu. Bukankah sama-sama menyembah? Inilah dipanggil pluralism. Dan inilah yang berlaku di negara-negara di India, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal Sharmila Tagore? Dia berlakon tahun 71-73 dengan Shashi Kapoor. Orang minat Sharmila Tagore and Ibn M. Paris. Dia buat Tera mujhse epehele kanata kui tu Sharmila Tagore. Dia ada anak namanya Saif Ali Khan. Sharmila Tagore orang Islam, Saif Ali Khan orang Islam. Baru-baru ni anak dia Saif Ali Khan kahwin dengan Kareena Kapoor. Kareena Kapoor orang Hindu, cucu kepada Raj Kapoor. Mere Menke Ganga Tere Menke Jemna tu Raj Kapoor. Anak dia nama Ranbir Kapoor, cucu dia nama Kareena Kapoor. Saif Ali Khan Islam kahwin dengan Kareena Kapoor Hindu. Siang akad nikah di masjid, malam unggun api. Sebab apa mereka berkahwin? Sebab Tuhan kamu pun Allah, Tuhan aku pun Allah, kita adalah sama Tuhan, jom kita kahwin. Dan mereka kahwin. Adakah benda itu yang kita nak tengok dalam masyarakat kita? Inilah yang mereka nak bawa ke Malaysia, tuan-tuan. Dan mereka telah berjaya bawa di Indonesia. Kalau kita tak jaga-jaga dalam bab ini, tuan-tuan, saya takut besok dalam rumah tangga kita ada menantu kita Islam, ada menantu kita agama lain, ada agama lain, ada agama lain, tapi semuanya percaya pada Tuhan yang satu. Bukankah itu namanya syirik, salah dan sebagainya? Inilah kesan-kesan yang akan berlaku kepada kita kalau kita tidak bertegas dalam bab ini, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.